Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Sulaiman bin Siddiq. Nombor matrik 05491. Pada kali ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang biodata pengarang kitab bagi kumpulan kami, yakni kitab Jam'ul Jawami' oleh pengarang Imam Syekh Imam Tajuddin As-Subki yang dipanggil Imam Taqiyuddin As-Subki, lahir pada 772 Hijrah di Kairo, Mesir. Imam Tajuddin As-Subki ini wafat pada 7 Zulhijjah tahun 771 pada usia yang muda, pada umur 44 tahun, dan meninggal kerana penyakit yang sangat teruk. Dan Imam Tajuddin ini mendapat pendidikan daripada ayahnya, banyak daripada ayahnya. Dulu dia belajar banyak di Mesir, kemudian dia pindah ke Damaskus dan untuk mengaji ilmu di sana. Beliau berguru juga dengan Imam Az-Zahabi dan Imam Syamsuddin bin Naqib. Dan Imam Tajuddin mendapat ijazah atau izin daripada gurunya yang bernama Syamsuddin untuk mengajar dan memberi fatwa. Oleh kerana itu, kemudian Imam Tajuddin As-Subki ni boleh beri fatwa pada umur 18 tahun. Dan ketika ayahnya Imam Tajuddin ni sakit, dia boleh menggantikan ayahnya menjadi qadi di Damsyik. Dan dia terkenal lah dengan pengarang kitab Jam'ul Jawami' dan masih diguna sehingga hari ini untuk rujukan dalam kehidupan. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban wa atamanna lakum bil khair. Ismi Ahmad Haris bin Beli. Rakam jema'i 0540 istani wa arba'ah. InsyaAllah al-an أود أن أقدم عن أصول الفقه في موضوعنا محكوم عليه في كتاب جامع وجامع karya Imam Al-Subki, insyaAllah. Jadi kita beralih ke arah al-mahkum. Yang pertama ialah al-mahkum, kitab Jamul Jawami' ini di mana penulis selalu mengaitkan mahkum dan hakim, di mana al-mahkum ini dapat didefinisikan dengan dua perkara. Yang pertama ialah al-mahkum bermaksud perbuatan yang menetapkan, yang memunculkan dan sumber hukum. Yang kedua ialah al-mahkum juga yang menemukan, yang menjelaskan, yang memperkenalkan, yang meningkapkan hukum. Jadi berdasarkan dua perkara tersebut, yang menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang menurunkan peraturannya kepada para rasul, sama adalah bentuk wahyu Al-Quran ataupun dalam bentuk sunnah. Jadi dalam ini Imam As-Subki berprinsip bahawa innal hukmu illallah, iaitu hukum itu hanya Allah yang layak menentukannya. Jadi berdasarkan ini, jadi wujudnya satu usul dalam hukum, iaitu al-khitabullah limuta'alliqun bil af'ali al-mukallifi talaban aw takhriran aw was'an, di mana Allah yang menghubungkan dengan perbuatan para mukallaf, baiklah bentuk tuntutan ataupun boleh pilih atau penetapan tersebut sesuatu sebagai syarat, sebab ataupun mani'. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ar-Ruzaimi bin Rosli, nombor matrik 056436. InsyaAllah saya akan menerangkan berkenaan dengan Al-Mahkum Fih. Al-Mahkum Fih ini adalah konsep yang ketiga selepas hukum dan juga Al-Hakim. Definisinya berbunyi begini: perkara yang ingin disampaikan menerusi khitab ataupun perintah Allah kepada para mukallaf. Berdasarkan definisi ini, Al-Mahkum Fih ini boleh dianggap sebagai subjek hukum yang akan disabitkan dengan sesuatu hukum, sama ada ianya dinyatakan dalam bentuk ikhtidai, takhir ataupun wadai.
Contohnya begini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dirikanlah solat. Jadi kalau solat itu mengandungi arahan untuk menunaikan solat fardu, yang mana ianya merupakan al-mahkum fih, yang disabitkan dengan hukum wajib. Daripada sudut hukum taklifi pula, al-mahkum fih ini hanya merujuk kepada perbuatan yang mampu dilakukan oleh mukallaf, seperti menunaikan solat ataupun melangsaikan bayaran zakat daripada harta dia. Tapi perbincangan al-mahkum fih ini daripada perspektif hukum wada'i bukanlah merujuk kepada perbuatan mukallaf semata-mata, tapi ianya merangkumi faktor-faktor luaran yang juga mempengaruhi perbuatan mukallaf ini, sama ada ianya dalam bentuk sebab, syarat ataupun mani'. Sebagai contohlah adalah kemunculan anak bulan Ramadan merupakan al-mahkum fih, yang mana ianya menjadi sebab yang mewajibkan seseorang mukallaf itu menunaikan ibadat puasa. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya pula adalah mahkum alaih. Pengertiannya adalah orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah dengan sesuatu ketentuan. Okey, dan berdasarkan usul fiqh pula, mahkum alaih juga dikenali sebagai mukallaf. Sebelum bergelar mukallaf, terdapat dua syarat sah taklif. Yang pertama adalah mukallaf berkeupayaan untuk memahami dalil taklifi dengan sendiri atau melalui bantuan orang lain. Yang kedua pula adalah mukallaf hendaklah mempunyai keahlian, iaitu kelayakan untuk dibebani dan kelayakan membuat pilihan melaksanakan apa yang ditaklifkan. Yang terakhir pula adalah bahagian ahliyah. Pertama adalah ahliyatul wujub, iaitu kelayakan manusia untuk menerima hak-hak atau tanggungjawab ataupun kewajipan. Yang kedua pula adalah ahliyatul ada', iaitu kelayakan mukallaf untuk melaksanakannya seperti mumayyiz dan berakal.